Jadi kita akan masuk, dia kata 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Muqaddimah bab kedua, dia kata apakah perlunya dua kalimah syahadah ini? Apakah perlunya dua kalimah syahadah? Dia buat tanya-tanya kita. Apakah perlunya dua kalimah syahadah ini? Kita pasti menjawab bahawa ia adalah untuk meletakkan satu garis yang membeza antara seorang Muslim dengan orang kafir. Apa maksudnya pentingnya dua kalimah syahadah ni? Dia kata, mengapakah perlu dua kalimah syahadah ni? Maka dia buat jawab, maksud dia adalah satu garis pertanda memisahkan kita di antara Islam dan juga kufur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beza kita dengan orang bukan Islam hanya dengan dua kalimah syahadah sahaja. Nak membezakan kita ni dengan dua kalimah syahadah sahaja. Dengan dua kalimah syahadah sahaja, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kerana dua kalimah syahadah, amalan dia walaupun sebesar mana amalan yang dia buat tu, amalan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut dalam Quran. Allah kata, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah di sisi Allah ialah agama Islam. Agama lain, agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan agama Islam sahaja, walaupun dia buat sikit, tapi amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut selalu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah akan dilihat dalam buku amalan dia. Apakah makna perbezaan ini? Dia buat tanya-tanya lagi. Adakah ia bermakna bahawa seorang kafir itu mempunyai anggota tubuh badan yang lebih daripada anggota tubuh badan orang Muslim? Sudah tentu jawapannya tidak. Maksudnya adakah beza kita di segi tubuh badan? Sama, tuan-tuan. Sama saja. Mereka pun ada tangan, kita ada tangan, kita ada mulut, mereka pun ada mulut. Itu yang kita sebut sebelum ni, disebut sebaik-baik kejadian adalah manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik sekali ialah manusia. Dan sebaik-baik anggota daripada banyak-banyak anggota manusia ni, yang terbaik sekali ialah hati. Dan sebaik-baik hati ialah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik sekali ialah hati tadi ni, yang anggota terbaik ni, iaitu hati yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di segi rupa parah kita semua sama saja. Yang nak membezakan kita dengan ialah mengucap dua kalimah syahadah, itu jadilah dia seorang Muslim, seorang Islam. Dia kata jawapannya tidak, ia bukan bermakna demikian. Perbezaan yang dimaksudkan itu ialah perbezaan yang terdapat pada akibat terakhir kehidupan seorang Muslim dan seorang kafir. Akibat terakhir seorang kafir ialah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Manakala akibat terakhir seorang Muslim pula ialah mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan kedudukannya di akhirat. Dia sebut ni akibat terakhir seorang kafir ialah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di atas dunia, maksudnya dimurkai oleh Allah, tidak mendapat rahmat daripada Allah Taala, dan terakhirnya tempatnya ialah azab Allah Subhanahu Wa Taala, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya maksudnya tidak keluar dah, duduk selama-lamanya dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala akibat terakhir seorang Muslim pula ialah mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat kasih sayang yang kita sebut ni tadi. Allah kata, kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Lepas tu Allah kata, radhiyallahu anhum. Allah redha ke atas mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang besar sekali ialah selain daripada nikmat syurga yang selalu kita sebut dalam surah Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun hum wa azwahum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqin, yang kita sebut selalu. Sesungguhnya penghuni syurga itu sibuk menikmati kesenangan mereka dan pasangan-pasangan mereka, mereka dan pasangan-pasangan mereka bersukaria sambil duduk dan berteduh di bawah, berteduh dan sambil duduk berbaring di atas pelamin. Maksudnya
dicerita benda-benda yang menyeronokkan bagi orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbezaan ini telah pun kita ketahui sama seperti yang Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara fa alaihi kufruhu wa man amila salihan fali anfusihim yamhaduna liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihat min fadlihi innahu la yuhibbul kafirin. Surah Rum. Yang bermaksud siapa yang kufur maka dia sahaja yang menanggung bencananya, kekufurannya itu. Dan siapa yang beramal saleh dan membuktikan imannya maka mereka orang-orang yang berbuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing kerana Allah akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari limpahan kurnia-Nya. Sesungguhnya ia tidak suka kepada orang-orang yang kufur ingkar. Ayat disebut siapa yang kufur maka dia sahaja yang menanggung bencana kekufuran dia. Maksudnya dia telah memilih jalan kekufuran dia. Maksudnya yang satu jalan basyiran wa nazira, jalan yang hak seronok dan jalan yang hak menakutkan. Maka kita diberi akal yang sempurna untuk kita pilih satu jalan, iaitu jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan disebut jangan kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Jangan kita, sebab kita tahu lah jalan itu menyebabkan kita akan dimasuk dalam syurga, maka kita jangan buat jalan tu. Kita tahu lah maksudnya orang yang benda hak larangan Allah Ta'ala itu benda yang hak dimurka Allah, yang kita sebut selalu Allah sebut orang yang ingkar kepada perintah Allah, orang yang ingkar kepada perintah Rasulnya dan menghalangi ketentuannya, kami masukkan mereka ke dalam neraka. Ada dampak tak? Kita dah tahu dengar langkah dampak. Allah dia beritahu berapa bila? 1400 tahun dulu kepada utusan dia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dia beritahu bukan beritahu hari ini, bukan 2016, 1400 tahun dulu dah dia beritahu. Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada orang bertakwa. Allah sebut orang yang ingkar kepada perintah Allah, orang yang ingkar kepada perintah Rasulnya dan menghalangi ketentuannya, nescaya kata Allah kami masukkan mereka ke dalam neraka, kekal di dalamnya dan mereka mendapat kemenangan yang besar. Dan Allah sebut juga orang yang taat kepada perintah Allah, orang yang taat kepada perintah Rasulnya, nescaya kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya berapa sungai, kekal di dalamnya, mereka mendapat kemenangan yang besar. Jadi kita buat pilihan yang terbaik ialah kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebut sesungguhnya penolong kamu Allah dan Rasul. Orang yang beriman itu kata Allah, orang yang mendirikan sembahyang, orang yang mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, mereka rukuk, mereka tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk hanya sekejap saja, seketika saja di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita buat yang kita sebut selalu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Dia kata siapa yang kufur maka dia sahaja yang menanggung bencana kufurannya itu, dan siapa yang beramal saleh yang membuktikan imannya maka mereka lah orang-orang yang membuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing. Siapa yang buat? Siapa yang disebut yang beramal saleh? Amal ni kerja saleh ni kerja yang baik-baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam rugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Allah kata semua manusia itu rugi. Wal innal insana lafi khusr. Wa demi masa sesungguhnya semua manusia itu berada dalam rugi. Illal ladzina amanu, kecuali kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Maksudnya orang ni lah orang yang selamat. Allah juga sebut juga dalam ayat lain, Allah kata Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Allah janji Allah, janji yang tak dimungkiri. Allah akan kotakkan janji dia. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh bagi
syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia kata beramal saleh yang membuktikan imannya, maka mereka orang-orang yang membuat persiapan untuk kesenangan di akhirat esok ni. Maksudnya hak kita buat ni, yang kita penat lelah sekejap saja ni, tapi maksudnya hak buat yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita di akhirat esok ni, maksudnya tak pernah kita tengok dengan mata kita, tak pernah kita dengar dengan telinga kita, tak pernah terlintas apa yang ada dalam hati kita. Syurga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala nak bagi pada kita. Oh, seronok tuan-tuan. Jadi keseronokan tu hanya di akhirat. Dunia hanya sementara saja yang kita buat berpenatlah. Yang kita sebut dalam hadis Nabi yang sebelum ni, orang yang merasa aman di dunia, dia tidak akan merasa aman di akhirat. Orang yang rasa tak aman di dunia, maka dia akan merasa aman di akhirat. Maksudnya atas dunia dia tak rasa aman. Maksudnya apa? Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang rasa aman di dunia tu, bila dia panggil as-salatu khairum minan naum, dia an-naum tu khairum minas salat. Tidak terlebih baik daripada sembahyang. Oh, dia aman tuan-tuan. Tapi di akhirat besok, tunggulah akuannya. Masalakum fi saqar. Qalu lan nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk dalam saqar? Dia kata dulu kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sembahyang. Maksudnya orang yang sembahyang belum tentu masuk syurga, tetapi orang yang tak sembahyang sudah tentu masuk neraka. Orang yang sembahyang belum tentu masuk syurga, tetapi orang yang tak sembahyang sudah tentu masuk neraka. Jadi Allah sebut, wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wail untuk orang yang sembahyang dalam keadaan lalai. Orang sembahyang lalai masuk neraka wail. Dan Allah sebut juga, masalakum fi saqar qalu lan nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Dulu kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sembahyang. Jadi orang tak sembahyang akan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan masuk ke dalam neraka saqar. Jadi kita buatlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekejap saja sembahyang pun lebih kurang 10 minit saja. Selalu kita sebut 10 kali 5, baru 50 minit saja kita beribadat kepada Allah. Menuntut ilmu baru sejam tuan-tuan. Dalam masa 24 jam, tolak 2 jam, ada lagi 22 jam. Allah bagi masa panjang tuan-tuan. Hanya seketika saja kita buat ibadat. Allah suruh kita puasa, sekejap saja puasa, hanya sebulan saja. Itu pun siang, malam balun. 2, 3, 4 ribu bulan Ramadan kita makan. Bulan lain 1000, Ramadan 3000 kita belanja. Macam hidangan, macam pengantin baru. Selalu kuah makan batang keladi. Puasa kita pun makan batang keladi. Jadi makan sampai ayam entik pun pening kepala, esok kuah habis. Jadi mampu kita buat. Dia kata untuk kesenangan diri mereka masing-masing, kerana Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang beriman dengan beramal saleh limpahan kurniaan. Sesungguhnya ia tidak suka kepada orang-orang yang kufur ingkar. Orang yang kufur, orang yang berusaha dan ingkar kepada perintah Allah SWT. Bukti keimanan seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah, dan tanda-tanda kufurannya ialah pada ukuran sejauh mana tuntutan 2 kalimah syahadah yang diikrarkan bersama itu dilaksanakan. Dia kata bukti keimanan seseorang hamba Allah dan tanda-tanda kufuran ialah pada ukuran sejauh mana tuntutan 2 kalimah syahadah yang diikrar, yang kita sebut ni, yang kita ikrar dalam dulu ni kita telah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu taala. Ketika Allah tanya kita ni, adakah aku ni Tuhan kamu? Semua kita kata Allah Tuhan kita. Kita keluar daripada dunia pula, kita buat pengakuan dengan 2 kalimah syahadah. Di atas 2 kalimah syahadah yang kita ucap tu, yang disebut bunyal Islam khamsah, tertegaknya Islam tu di atas 5 benda. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, diri sembahyang. Menyempurnakan 2 kalimah syahadah tu mesti menyempurnakan 4 rukun-rukun selepas pada tu, iaitu sembahyang. Kalau 2 kalimah syahadah ucap tapi sembahyang dah, maka terkadang-kadang nak kita buat kerana ingkar boleh membatalkan 2 kalimah syahadah kita. Nabi sebut dalam hadisnya, al-bai' al-ahdul ladzi bainana wa bainahum salat faman taraka faqad kafara. Takut tentang hadis ni. Nabi sebut perbezaan kita dengan orang bukan Islam hanya sembahyang saja. Faman kafara faqad kafara. Siapa yang ingkar maka dia kufur, dia kafir. Nabi kata al-ahdul ladzi bainana wa bainahum salat. Beza kita dengan orang bukan Islam ni hanya sembahyang. Faman taraka, siapa yang tinggal, siapa yang tak sembahyang, siapa yang tolak sembahyang, faqad kafara, maka dia kafir. Jadi dia menyempurnakan 2 kalimah
dan kita kena melaksanakan rukun-rukun yang wajib kita kena buat. Contoh yang kita sebut ni, puasa. Okey dah. Zakat ikut hau dah, nisab dia. Cukup tahu, cukup rekod dia, cukup kadarnya dan cukup tahun dia. Haji memang kita boleh buat tuan-tuan. Kita daftar lah ni, umur 70 boleh pergi. Mungkin pindah kampung Batu Dua dululah kita. Baru boleh pergi tuan-tuan. Sebab dia ikut kota tuan-tuan. Jadi mampu tak? Mampu kita buat. Tidak alasan kita kata tak dan untuk kita nak buat perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sedikit saja, tapi kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita di akhirat besok begitu nilai, tidak padan dengan amalan-amalan yang kita buat di akhirat besok ni. Dia ada darjah kedudukan kita si Allah Subhanahu Wa Taala. Di esok ni kita masing-masing rasa menyesal, silap lah malam tu aku bagi RM1. Kalau lah aku tahu aku bagi RM2, menyesal. Orang yang bagi RM2 dia kata silap lah aku bagi RM2. Kalau lah aku bagi RM100. Orang yang bagi RM100 menyesal bapa. Ada orang bagi RM200. Orang yang baru menyesal, orang yang bagi RM100,000 menyesal dia akan esok bapa. Ada orang bagi RM2,000, orang bagi RM3,000, orang yang bagi RM1 rasa menyesal sebab ada orang bagi RM2 juta. Dapat tingkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita di akhirat besok tak sama kedudukannya. Ada darjah kedudukannya sejauh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berlomba-lomba lah untuk kita nak buat benar-benar kebaikan. Jangan tunggu dah bapa, masa tidak menunggukan kita. Bila-bila masa Allah Subhanahu Wa Taala akan jemput kita. Macam mana kita sebut sebelum ni, bayangkan kalau orang nak kena hukum gantung tuan-tuan, dia akan hukum gantung pada hari Jumaat. Orang kena hukum gantung hari Jumaat, contohnya esok Jumaat malam ni agak-agak kita jom kena cabut tiap, agak-agak demo tuan-tuan. Mau tuan-tuan. Taklah tuan-tuan. Kalau lah kita tahu sesat lagi ni kita mati, kita mau tak pergi mana tuan-tuan, duk ngaji, duk zikir, duk baca Quran. No, orang nak kena hukum gantung, lepas gantung ni lepas subuh tuan-tuan. Hari Jumaat lepas subuh. Contohnya malam ni kita memang dia suka cakap tiaw tuan-tuan, kita jom malam ni kita tengok saya belanja hang udang hang special kan. Dia tak mau tuan-tuan. Esok lepas pada subuh tuan-tuan, dia akan pergi jumpa lebih kurang 10 minit jumpa keluarga dia. Jumpa keluarga dia, jumpa bini dia. Ketika tu nak cakap pun tak boleh tuan-tuan. Leleh yang tuan tak boleh nak cakap lah tuan-tuan, lagi 10 minit nak kena hukum gantung tuan-tuan. Nak cakap pun tak boleh lah. Hanya dia mampu peluk mak dia mampu peluk bini dia mampu peluk ayah dia. Dan kadang nak berkata-kata pun tak boleh. Pak dia pun tak boleh cakap dah. Sebab apa? Dia tahu dah lagi 10 minit dia kena hukum kita ni, sebab kita tak tahu tu. Dia buat tak tahu, lembu balik itu lembu hang balik lagi kenal hang lembu pun kenal dia. Lembu balik dia tengok betik lembu tu berhenti dulu sebelum balik. Tuan tak balik lagi. Dia kata tu lembu hang kenal lembu hang. Memang aku dah keluar lama dia kenal tu. Lembu tu tahu lembu tu panggil hang. Dia tak tahu lembu tu kata bodoh. Dia tak tahu. Jadi dalam keadaan apa? Jadi kita buatlah, jangan tunggulah sebelum sampai masa kita. Jadilah pada bab kedua ini akan dipersaksikan sebanyak 20 perkara yang dapat memusnahkan keimanan seorang atau dapat membatalkan syahadah terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti tentu, kita akan masuk nanti 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah kita. Maksudnya 20 bulan ni kita jangan tinggal tuan-tuan, kita pekat mai. Maksudnya 20 bulan, maksudnya dekat 2 tahun. Dekat maksudnya 20 perkara ni betul 2 tahun lah. 20 perkara, sebulan satu perkara, maksudnya 20 perkara 20 bulan. Jadi dekat 2 tahun, 2015, 16, 2017. InsyaAllah ujung dekat 2018 kita habis dan kita akan sambung kitab baru. Kalau banyak umur tuan-tuan, kalau banyak umur, kalau tak banyak umur panggil ustaz lain main ganti ya. Kalau kita pun tak tahu macam tadi, kita bukan tahu tentang bila-bila masa Allah Subhanahu Wa Taala boleh cabut nyawa kita. Tapi kalau kita tahu, kita tak pergi mana dah malam ni. Jadi kita ingat kita sampai tentu, marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah nastahfizuka nastaudika adiyana wa imana wa anfusana wa amwalana wa ahna kulla syai'in a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Sanukribuka fala tansa ya dafi'ul bala ya Allah, ya dafi'ul bala ya Rahman, ya dafi'ul bala ya Rahim. Irfa'na kulla bala'i dunya wa bala'il akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa min adwi minal ins wal jins wa minasyaitan wal iblis wa ma yatiru fil hawa wa ma yanzilu minas sama' wa ma yakhriju minal abdi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrina bit taqwa jahilna bil afiyah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa yudina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.